Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Filipina tuntut Sabah. Ini kisah sebenarnya. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Baru-baru ini, Filipina sekali lagi menimbulkan kontroversi dengan negara kita apabila setiausaha luar negerinya Teodoro Locosin Jr. menyatakan Sabah bukan sebahagian daripada Malaysia. Kenyataan Locsin itu mendapat kecaman ramai sehinggakan Wisma Putra diarahkan untuk memanggil Duta Besar Filipina di Kuala Lumpur bagi memberikan penjelasan. Kalau anda masih ingat, lebih kurang 2 tahun lepas, bekas Presiden Senat Filipina Aquilino Pimentel Jr. juga ada kata yang Sabah akan jadi negeri ke-13 Filipina. Sebenarnya Pimentel adalah antara 22 anggota jawatan kuasa perundingan Filipina yang dilantik oleh Presiden Rodrigo Duterte yang mengkaji semula perlembagaan 1987 negara itu. Sama macam kenyataan terbaru Malaysia semasa itu bertindak cepat dengan kata tuntutan itu tidak berasas sama sekali. Walaupun macam itu, ini sebenarnya bukan kali pertama didengar sebab isu tuntutan ke atas Sabah sudah ada sejak berpuluh tahun lagi. Sebenarnya, ramai yang ingat tuntutan Filipina terhadap Sabah bermula pada tahun 1961 apabila Tunku Abdul Rahman mengemukakan cadangan pembentukan Malaysia hasil gabungan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Tapi sebenarnya isu ini sudah mula kedengaran sejak Filipina merdeka lagi pada tahun 1946. Bagaimanapun tuntutan itu masih lagi tidak berberapa jelas dan tidak dipandang penting. Makanya tiada sebarang tindakan serius dari Filipina untuk menuntut Sabah pada masa itu. Akan tetapi apabila Tunku cadang ingin bentuk Malaysia, isu tuntutan terhadap Sabah mula rancak diperkatakan. Apa yang lagi menarik, isu ini bukan dibangkitkan oleh ahli-ahli politik, tetapi akbar-akbar Filipina masa itu. Pembentukan Malaysia juga dapat bantahan kuat dari Soekarno, sehingga munculnya slogan Ganyang Malaysia, Konfrontasi Malaysia Indonesia. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1962, isu Borneo Utara iaitu Sabah kemudiannya bertukar menjadi isu nasional yang semakin sukar untuk diketepikan apabila terdapat lebih ramai wartawan dan kolumnis dalam akhbar tempatan lain yang cuba menambah provoksi dan menyuburkan isu Borneo Utara dengan pelbagai kepentingan. Salah satu penulis terkenal yang ketengahkan isu ini adalah Napoleon G. Rama yang terbitkan artikel North Borneo is Ours dalam akhbar Filipin Free Press. Kesan dari artikel ini, ia dah buatkan hubungan Filipina dengan Tanah Melayu dan British pada masa itu tegang. Antara isu-isu yang dimainkan
oleh Akbar Filipina masa itu adalah pasal tuntutan waris-waris Sultan Sulu terhadap Sabah. Mereka ini tidak puas hati dengan perjanjian penyerahan Borneo Utara yaitu Sabah oleh Sultan Jamalul Alam kepada Baron von Overbeck pada 22 Januari 1878. Waris-waris Sultan Sulu ini kata, perjanjian penyerahan tersebut hanyalah bersifat pajakan dan kedaulatan Borneo Utara masih kekal menjadi milik Kesultanan Sulu. Tapi betulkah dakwaan waris-waris Kesultanan Sulu ini? Kalau ikut sorotan sejarah, Kesultanan Sulu mula berkuasa di Sabah pada sekitar tahun 1662 bila terjadinya perebutan kuasa antara Sultan Muhammad Ali dengan Bendahara Abdul Mumin Ibn Brunei. Disebabkan hal ini, Sultan Muhammad Ali terpaksa meminta pertolongan daripada Sultan Sulu untuk hapuskan pemberontakan. Sebagai balasan, separuh dari negeri Sabah, khususnya kawasan pantai timur Sabah, diserahkan kepada Sultan Sulu. Tapi sekitar tahun 1769, British mula bertapak di Sabah bila mereka buat perjanjian dengan Sulu untuk membuka pangkalan syarikat Hindia Timur British di Pulau Belambangan. Tetapi British di sana tidak bertahan lama apabila mereka tinggalkan Sabah pada tahun 1805. Tapi pada masa itu, ada dua orang ahli perniagaan bernama Claude Lee Moses dan Johannes yang sudah buat aktiviti perlombongan di Kimanis, Papar, dan Bonggawan. Pada tahun 1865, mereka ada mohon konsesi 10 tahun dari Sultan Brunei. Tapi mereka tidak cukup modal. Jadinya mereka jual pajakan sungai kepada perniagaan Amerika Syarikat Joseph W. Torrey, Thomas B. Harris, dan Wu Hang dari Hong Kong. Tapi perniagaan mereka ini tidak membawa keuntungan dan mereka terpaksa jual perniagaan ini kepada Baron von Overbeck yang berketurunan Austria. Tetapi Overbeck pun menghadapi masalah kewangan, ingin barukan pajakan, dan dia terpaksa meminta bantuan daripada Alfred Dean dari London, trading firm of Dean Brother. Bila Overbeck dan Dean tahu yang kawasan Sabah ini bukan milik Brunei semata-mata, mereka pun berjumpa dengan Sultan Sulu. Maka terjadilah perjanjian Sulu Overbeck pada 22 Januari 1878 yang menyaksikan penyerahan kawasan kekuasaan Sulu di Sabah kepada pihak asing. Perjanjian yang telah menyerahkan atau menyewakan selama-lamanya Borneo Utara kepada British dengan pulangan pembayaran sebanyak $5,000 Melaya setahun kepada Sultan Sulu. Pembayaran ini telah ditingkatkan kepada $5,300 Melaya apabila wilayah yang diserahkan meliputi pulau-pulau pesisiran Borneo Utara dari Pulau Bangi ke Teluk Sibuku. Pada tahun 1880, Overbeck bertindak menjual semua haknya kepada Alfred dan Edward Dean apabila dia rasa dah tak ada kekuatan modal. Akhirnya, pada tahun 1882, satu syarikat ditubuhkan dengan nama Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, iaitu
SBBUB. Melalui syarikat ini, SBBUB mula berkuasa mentadbir Sabah. Tapi SBBUB cuma mentadbir Sabah sampai 1941. Sebab selepas itu, Sabah jadi sebahagian dari Empayar Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Apabila Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Sabah dijadikan tanah jajahan British sampailah Sabah membentuk Malaysia pada tahun 1963. Dalam hal ini, ada dua pihak yang menuntut Sabah. Pertamanya adalah waris-waris Kesultanan Sulu yang menyaksikan serangan di Lahad Datu pada tahun 2013. Dan satu lagi, Kerajaan Filipina, seperti mana yang kita dengar baru-baru ini. Sebenarnya, pihak yang menuntut Sabah patut datang dari sebuah kerajaan yang diiktiraf dan Kesultanan Sulu terkeluar dari kriteria ini. Sebabnya, waris Kesultanan Sulu tiada hak untuk tuntut Sabah sebab kesultanan itu sendiri dah tidak diiktiraf. Pada 24 April 1962 juga, waris-waris Sultan Sulu daripada keluarga Kiram yang diketuai oleh Sultan Muhammad Ismail Kiram menandatangani perjanjian penyerahan wilayah dan kedaulatan Borneo Utara yang dimiliki oleh Kesultanan Sulu kepada Republik Filipina. Selain itu, melalui perjanjian ini, waris-waris Sultan Sulu menyerahkan seluruh hak, kekuasaan dan kedaulatan yang mereka miliki kepada Republik Filipina. Maka secara rasminya, kedaulatan Kesultanan Sulu ke atas Borneo Utara yang dipertahankan sebelumnya ini turut terhapus. Jadi, yang sepatutnya tuntut Sabah adalah Kerajaan Filipina dan bukannya waris-waris Kesultanan Sulu. Walaupun macam itu, masih ada faktor-faktor tertentu yang menafikan hak Filipina ke atas Sabah. Salah satu sebab dan hujah yang Filipina selalu gunakan apabila mahu menuntut Sabah adalah negeri itu pernah jadi milik Kesultanan Sulu. Seperti mana diceritakan pada awal tadi, Akbar Filipina mengatakan Perjanjian 1878 cuma bersifat pajakan dan bukannya penyerahan kekal. Nak lebih kuatkan lagi hujah, mereka kata SBBUB dahulu sudah memberi 5,300 kepada Sultan Sulu dan itu sudah cukup bukti ingin katakan yang Sabah dipajakkan. Tapi kita juga kena tahu, bila British ambil alih Sabah dari SBBUB lepas Perang Dunia Kedua, setiap tahun British akan buat pembentangan belanjawan tahunan. Melalui belanjawan ini, British gunakan terma Cassian money yang bermaksud wang serahan buat selama-lamanya, secured and perpetuity, untuk dibayar kepada Sultan Sulu. Surat menunjukkan Malaysia masih membayar 5,300 kepada waris Sulu, tetapi perkara ini dibantah pakar sebab perjanjian pembayaran itu cuma jadi antara SBBUB dengan Kesultanan Sulu sahaja, bukan Malaysia. Malah semasa Mat Saleh berperang menentang SBBUB,
pada tahun 1894 hingga 1900. Tak ada sebarang usaha dibuat Kesultanan Sulu untuk membebaskan Sabah. Sebaliknya, Sulu cuma diamkan diri dan ia dah menjadi bukti yang Sulu mengiktiraf serahan Sabah kepada SBBUB. Selain itu, semasa Suruhanjaya Kobold buat kutipan suara terhadap rakyat Sabah, sama ada mereka mahu sertai Malaysia atau tidak, kita tidak nampak penentangan yang kuat dari rakyat Sabah. Penentangan itu tidak kiralah sama ada mahu bersama-sama dengan Kesultanan Sulu atau Filipina. Tun Datuk Mustafa Datu Harun, bapa kemerdekaan Sabah yang berbangsa Suluk, tentunya lebih mengetahui kehendak dan aspirasi rakyat Sabah. Oleh sebab itu, Tun Mustafa tetap memberikan komitmen untuk membawa Sabah menyertai Malaysia. Tun Mustafa lebih rela memilih komuniti daripada ras rumpun yang sama, iaitu Melayu Islam di semenanjung tanah Melayu. Sebenarnya isu tuntutan Sulu atau kerajaan Filipina terhadap Sabah masih lagi tidak sampai ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, iaitu ICJ. Tetapi bagi sejarawan negara Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kei Kim, Malaysia tetap boleh menang mudah kalau isu ini masuk ke ICJ sekalipun. Jika kerajaan Filipina membawa isu tuntutan ke ICJ, mereka akan kalah sama seperti mereka kalah dalam isu tuntutan Sipadan. Mereka telah tidak mengendalikan pulau itu sejak 1873. Lebih penting, rakyat Sabah telah bersetuju menjadi sebahagian daripada Malaysia. Ini keputusan dicapai Suruhanjaya Kobold sebelum pembentukan Malaysia. Seperti yang dikatakan Profesor Ko, Malaysia sebelum ini sudah menang dalam perebutan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dengan Indonesia. Keputusan ICJ ini sudah jadi bukti jelas yang Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Menurut pakar undang-undang Dr. Hazmi Rusli pula, undang-undang antarabangsa sudah tetapkan beberapa cara untuk sesebuah negara mendapatkan wilayah secara sah. Antaranya melalui perjanjian, preksepsi dan serahan. Walaupun begitu, perjanjian sudah tidak diiktiraf lagi. Sekarang bila piagam PBB diperkenalkan pada tahun 1945, oleh itu kaedah pemilihan wilayah yang berkaitan secara langsung dengan Sabah adalah menerusi kaedah serahan dan preskripsi. Di bawah undang-undang antarabangsa, preskripsi merujuk kepada pemerolehan kedaulatan menerusi pengalaman kedaulatan yang sebenar dan ianya dikekalkan untuk jangka masa yang munasabah. Malaysia sejak 1963 mentadbir Sabah tanpa sebarang bantahan berterusan oleh negara-negara anggota PBB. Dalam hal Filipina, negara itu menuntut Sabah melalui warisan dan pertalian tradisi Kesultanan Sulu. Bagi Hazmi, tuntutan seperti ini kurang berasas. Sebabnya, kalau kita ingin gunakan cara ini, Malaysia boleh sahaja tuntut Singapura dan Kepulauan Riau yang ada kaitan dengan Kesultanan Johor. Tetapi kita tidak buat sebab ia bertentangan
dengan undang-undang antarabangsa dan keadaan semasa sekarang. Pada tahun 2013, kita dikejutkan dengan serangan kumpulan militan Zulu di Lahad Datu, dan disebabkan serangan ini jugalah Lahad Datu sampai sekarang diletakkan dalam zon keselamatan pantai timur Sabah, yaitu S-Zone. Tapi di sebalik tuntutan ke atas Sabah ini, muncul pula gerakan yang mahukan Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Gerakan ini adalah Sabah Sarawak Keluar Malaysia, yaitu SSKM, yang ditubuhkan pada tahun 2011. Antara sebab kenapa mereka ini mahu Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia adalah kerana tidak puas hati dengan cara pemerintahan kerajaan dari tahun 1963. Walaupun seperti itu, selepas PRU 14, kita sudah tidak berapa dengar kabar berita pasal gerakan ini. Apa yang pasti, isu ini satu perkara yang besar yang patut dipandang serius oleh kerajaan. Di sebalik tuntutan luar, tuntutan dalam negara lebih patut diberikan perhatian. Tentang tuntutan Filipina terhadap Sabah pula, ia sebenarnya bukan perkara baru, dan Malaysia Filipina pernah putus hubungan diplomatik kerananya. Walaupun begitu, Malaysia sampai sekarang tetap tegas dengan pendiriannya dan tidak mahu isu seperti ini bangkitkan suhu antara dua negara. Isu tuntutan Filipina ke atas Borneo Utara bolehlah diumpamakan seperti sarang tebuan yang sekiranya dijolok, pasti ia akan menyengat dengan sengat paling berbisa. Isu ini kadangkala dipandang sepi, namun akan kembali mewarnai perkembangan geopolitik semasa jika ia sengaja dihidupkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.